Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surah Al-Baqarah ayat 51. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ صدق الله العظيم. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Ayuhal ahibbah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah pagi ini kita sambung pengajian tafsir bermula daripada ayat 51 yang mana semalam Ustaz Arif boleh bacakan ayat 50 berkaitan kuasa Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Bani Israel daripada cengkaman ataupun daripada kezaliman Firaun dan kuncu-kuncunya dengan membelahkan laut, iaitu Laut Merah, sehingga mereka dapat melepaskan diri daripada kemarahan tentera Firaun. Baik. Selepas daripada mereka dapat menyelamatkan diri daripada tentera Firaun dan ditenggelamkan tentera Firaun dalam lautan, Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang perjanjian antara Allah Subhanahu wa taala dengan Nabi Musa, iaitu diberikan kitab yang mengandungi syariat. Kisah berkaitan dengan Bani Israel
sebelum daripada mereka sampai ke peringkat ini ada disebut dalam surah-surah yang lain. Allah Subhanahu wa taala dia cerita ringkas saja. Ya. Lepas daripada menyebut tentang peristiwa di mana Bani Israel diselamatkan, wa idz farraqna bikumul bahr fa anjaynakum. Selepas daripada mana Allah kata kami belahkan lautan dan kami selamatkan kamu, ya, daripada Firaun dan tentera-tenteranya. Wa aghraqna ala Firaun, kami tenggelamkan kami tenggelamkan bala tentera Firaun. Wa antum tanzurun, sedangkan kamu melihatnya, ya, kamu menyaksikan depan mata betapa kuasa Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kamu. Dari segi akal, benda itu mustahil. Bila mana mereka sampai di tepi pantai, sepatutnya tidak ada lagi harapan. Tentera Firaun mengejar daripada jauh dengan kuda, ya, yang laju, sedangkan mereka berada di lautan, di pinggir laut. Bagaimana hendak menyeberang? Allah Subhanahu wa taala menyatakan dengan kuasanya, wa idz farraqna, kami yang belah laut tu. Sepatutnya peristiwa ini cukup untuk menjadikan mereka beriman. Kemudian ada peristiwa lepas daripada mereka menyeberang lautan itu, mereka berjalan mengikut Nabi Musa sebelum sampai ke cerita yang ayat 51 ni. Ada diceritakan dalam surah yang lain bagaimana mereka ini selepas saja melihat mukjizat yang ditunjukkan oleh Nabi Musa membelah laut, tiba-tiba mereka melalui satu kaum yang menyembah patung-patung berhala. Kemudian mereka lihat kaum itu ada Tuhan yang disembah di hadapan mata mereka. Mereka kata kepada Nabi Musa, ya Musa, ij'al lana alihah kama lahum alihah. Wahai Musa, buatkanlah untuk kami Tuhan, bukan Tuhan, alihah, Tuhan-Tuhan, kama lahum alihah, sebagaimana mereka itu memiliki Tuhan-Tuhan. Bani Israel ni sebenarnya sebelum Allah Ta'ala mengutuskan Nabi Musa AS, mereka ni memang sesat. Ya, duduk di Mesir itu, ya, tinggal di Mesir dalam keadaan apa dia panggil, ditindas. Selain daripada tujuan Allah Subhanahu wa taala mengutuskan Nabi Musa untuk selamatkan mereka daripada penindasan dan kezaliman Firaun, Allah Ta'ala juga mengutus Nabi Musa untuk betulkan akidah mereka. Tapi itulah nak ceritanya, dalam keadaan itu, mukjizat demi mukjizat yang ditunjukkan oleh Nabi Musa semasa di Mesir lagi, sampai di Laut Merah, dibelah lautan, seberang laut. Kemudian mereka boleh minta kepada Nabi Musa, buatkanlah untuk kami Tuhan, kami pun nak Tuhan. Sedangkan Nabi Musa menyeru mereka kepada beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia boleh minta kepada Nabi Musa untuk diberikan atau dibuatkan Tuhan-Tuhan. Ij'al lana alihah kama lahum alihah. Dia orang tu ada Tuhan, kami pun nak juga. Okey, itu peristiwanya sampailah mereka berada di Bukit Tur, ataupun dalam bahasa Melayu biasa disebut Tur Sina. Dan Allah Ta'ala sambung, pada ayat 51 ni Allah Ta'ala menyatakan, wa idh wa'adna Musa 40 lailah. Ketika mana idh ni, wa idh wa'adna, idh tu dengan mana, ingatlah, kenanglah ketika mana, litazkir dia panggil. Allah Subhanahu wa taala memberi peringatan, ingatlah, kenanglah ketika mana kami membuat perjanjian dengan Nabi Musa selama 40 hari.
Maaf, 40 malam, arba'ina lailah. Selepas sampai di kaki gunung Tursina tu, Nabi Musa diarahkan meninggalkan pengikutnya selama 40 malam. Dia naik seorang-seorang. Hatta Nabi Harun pun tidak ikut sekali. Nabi Harun ditugaskan oleh Nabi Musa, jaga pengikut kita, biar aku yang naik. Bismillah. Wa'adna dengan makna mithaq, ya. Akhadna mithaq, ya. Kami membuat perjanjian, iaitu bagi Bani Israel diberikan syariat melalui rasul mereka Nabi Musa. Itu maknanya Allah Ta'ala kata kami membuat perjanjian, ya. Annal muwa'adah kanat minallahi li Musa alaihi salam ala Jabal Tur. Perjanjian itu berlaku, ya. Muahadah mana ada dua pihak, daripada Allah sebagai Tuhan dan Nabi Musa sebagai wakil kepada Bani Israel, ya. Dan perjanjian itu berlaku di atas Jabal Tur, kama kanat min Musa alaihissalam li rabbih. Baik, fadhahaba li munajatihi. Dikatakan kenapa tempoh tu berlaku 40 hari sampai 40 hari. Kalau Nabi Musa tu naik atas bukit, atas gunung itu, terus terima wahyu, turun, senang, cepat. Tetapi ada hikmahnya kenapa kena ada 40 hari atau 40 malam. Tuan-tuan, 40 malam tu ada tujuannya. Iaitu Nabi Musa disuruh terlebih dahulu bermunajat di atas bukit, atas gunung tu, bermunajat, berzikir, menyeru Tuhannya, berdoa dan sebagainya. Lepas tu barulah selepas 40 malam itu diberikan syariat. Dan dikatakan kitab Taurat diturunkan sekaligus masa tu, berbanding dengan kita umat Islam. Kita menerima syariat iaitu Al-Quran munajjaman, diturun berperingkat-peringkat. Dari segi ahkam tadarrujan, hukum hakam dalam Islam ni beransur-ansur, berperingkat-peringkat. Bani Israel dia dapat syariat sekaligus selepas Nabi Musa bermunajat 40 malam. Ada hikmah dia, tuan-tuan. Dalam tempoh 40 malam itulah terzahirnya kelakuan Bani Israel, yang Nabi Harun pun tak boleh nak kontrol mereka, tak boleh kawal. Iaitu mereka ni ada habit, satu, tak boleh sabar, ya, tak boleh sabar, nak cepat. Oleh kerana Nabi Musa tu pergi, manakah Musa? Tanya pada Nabi Harun, di manakah Musa? Nabi Harun kata, tunggu, sabar. Dia kata, kami dah tak sabar tu, mana Tuhan? Itu yang mereka minta sebelum tu, ij'al lana alihah. Jadi kalau susah sangat, biar kami buat Tuhan kami sendiri. Kalau Nabi Musa ni pergi dah berapa lama ni, tanta dia hilang. Jadi macam mana kami nak meneruskan kehidupan ni? Biar kami buat Tuhan sendiri. Nabi Musa, ya, mengarahkan Nabi Harun jaga kaum dia, tapi Nabi Harun pun tak boleh nak kontrol. Kerana sejarah antara Bani Israel dengan Nabi Musa ni, Nabi Musa pun mereka sebenarnya tak hormat. Ayat-ayat berikut-berikutnya nanti tentu akan tengok, ya. Mereka sebenarnya tak hormat pun kepada Nabi Musa, ya. Jadi ketika tempoh 40 hari itu, ketika mana Allah Ta'ala memberikan syariat, ya, di hujung munajatnya Nabi Musa diberikan syariat. Dan ayat ini digambarkan dengan wa'adna, ianya adalah suatu kontrak, perjanjian Tuhan, ya, dengan Bani Israel yang diwakilkan kepada Nabi Musa.
So Nabi Musa ni dia membuat perjanjian bagi pihak Bani Israel menerima syariat itu untuk diamalkan oleh pengikut-pengikut dia. Okey. Allah walladzi wa'ada Musa. Ada dua pandangan berkaitan dengan wa'adna, iaitu satu, dia kata kat sini perjanjian itu hanyalah daripada pihak Allah kepada Nabi Musa. Maknanya Nabi Musa saja yang menerima syariat. Ada juga dengan makna muahadah itu, dia kata takunu bainal bashar wa amallahu fa huwa munfarid bil wa'd wal wa'id fi kulli khairin wa syarrin. Wa'adna dengan makna berlakunya perjanjian dua pihak, ya. Satu dengan makna Allah arahkan dan Nabi Musa pengikut dia ikut saja. Tetapi di sini digambarkan bahawa perjanjian itu ada, kita kata, ijab dan qabul. Dalam bahasa fiqh, ijab qabul ni apa? Ada satu pihak yang memberitahu, ada satu pihak yang menerima. Kalau jual beli, ijab ni maknanya tawaran, qabul makna terima. Sebab tu kita akad dalam jual beli apa? Saya jual, saya beli. Ijab makna tawaran, qabul makna pengakuan untuk menerima. Jadi perjanjian antara Nabi Musa mewakili Bani Israel dengan Allah Ta'ala, adanya tawaran daripada Allah Ta'ala, ini untuk kaum engkau. Jikalau mereka ikut syariat ini, mereka selamat di dunia dan akhirat. Di pihak Nabi Musa, qabul, diterima, bahawa dengan yakinnya kaumnya akan menerima syariat ini. Jadi perjanjian itu antara Tuhan dengan manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala dengan syariat itu, Allah Taala berikan al-wa'd. Al-wa'du dengan makna janji-janji kebaikan. Siapa yang ikut syariat dalam kitab Taurat ini, dia akan mendapat kehidupan yang bahagia di akhirat. Diberikan syurga, jannah. Tetapi sekiranya mereka melanggar syariat ini nanti, diberikan wa'id. Al-wa'id dengan makna ancaman, iaitu siapa langgar perintah Allah, dia layak masuk neraka Jahannam. Dan perjanjian itu disempurnakan oleh Nabi Musa AS tanpa dia mengetahui kaum dia buat apa dalam tempoh 40 malam tu. Dia tinggal tu, dia tinggalkan kaum dia, dia tak tahu kaum dia buat apa. Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan ya, thumma takhadhtumul ajla min ba'dihi, kemudian kamu mengambil, kalau saya terjemah harfi kamu mengambil anak lembu ataupun patung anak lembu selepas pemergiannya, selepas pemergian Nabi Musa. Ayat ini seakan-akan menggambarkan pengikut Nabi Musa ni semua menyembah patung anak lembu. Sebenarnya dalam ayat lain Allah Ta'ala menyatakan ya, dia kata wa idh ya'idukumullahu ihda at-ta'ifain. Yang melakukan itu adalah hanya satu puak saja. Bukan semua Bani Israel ni yang sembah patung. Satu puak saja diketuai oleh seorang yang namanya Samiri. Samiri ni seorang pengikut Nabi Musa. Wallahu ta'ala a'lam. Dalam riwayat-riwayat Israiliyat dikatakan dia ni adalah orang yang taat. Macam mana orang yang taat boleh buat benda ni? Itu persoalannya. Samiri ni semasa di Mesir lagi duk berlawan dengan Fir'aun ni, dia pengikut Nabi Musa yang taat. Jadi macam mana dia boleh jadi macam tu? Dikatakan bahawa Bani Israel ni sebelum kedatangan Nabi Musa memang mereka telah melakukan kesesatan ini. Dikatakan menyembah patung anak lembu ni memang mereka dah buat dulu sebelum Nabi Musa diutuskan kepada mereka. Jadi bila Nabi Musa datang betulkan akidah mereka apa semua, menjadi syarat
Kalau Allah Ta'ala nak selamatkan mereka keluar daripada Mesir, mereka kena jadi orang-orang yang bertauhid, meninggalkan syirik. Jadi mereka tinggalkanlah benda tu, ikut Nabi Musa. Jadi ujian mereka ialah Nabi Musa ni nampak betul ke boleh selamat ni, betul ke boleh selamat. Sampai dekat tepi laut, adakah ini jalan yang kau bawa kami ke arah kehancuran? Baik kami duduk kat sana, kami lebih rela hidup dalam penindasan Bani Israel, Fir'aun, daripada ikut kamu ni sampai kat laut ni. Kemudian Allah Ta'ala tunjukkan laut itu dibelah, mereka lepas sampai kepada peringkat ini. Sepatutnya mereka takkan kembali kepada perbuatan syirik, menyembah anak patung lembu. Al-ijlu, ijil ni maknanya anak patung lembu. Ijil ni anak lembu. Tapi di sini bukanlah dia ambil anak lembu tu dia sembah, tetapi dia buat patung. Samiri dia kumpulkan daripada kalangan siapa-siapa yang tak sabar nak ada Tuhan, sebab Musa dah hilang ni. Dia kata Musa dah hilang, kita tak ada panduan ni. Kita balik kepada sembahan kita dulu. Cuma siapa yang ada emas, siapa yang ada apa-apa logam, beri. Dalam tempoh 40 malam tuan-tuan, dia bakarkan emas, apa semua, buat patung. Nabi Musa bermunajat, menerima syariat, perjanjian dengan Allah bagi pihak mereka, dia pergi buat kerja lain kat bawah tu. Dan ketika mana Nabi Harun menghalang mereka daripada melakukannya, Nabi Harun telah diugut macam-macam. Dan Nabi Harun kata tak apa, aku tunggu Musa turun, Musa yang akan berdepan dengan kamu. Okey tuan-tuan. Dan kalau kisah tuan-tuan, kalau tuan tengok, orang Yahudi pun dia meriwayatkan juga dalam Al-Ahdul Qadim ataupun di Old Testament, dia ada kisahnya lah. Cuma kita nak sebutnya apa yang disebut oleh Quran. Al-Quran menyebutkan mereka mengambil anak patung lembu sebagai sembahan tanpa memperincikan peristiwa tu. Riwayat Israeliat dia cerita detail. Orang tu nama Samiri, wa antum zalimun. Allah Ta'ala kata, perbuatan kamu ni kamu lakukan dalam keadaan kamu berbuat zalim. Sedangkan semasa Allah Ta'ala membelah lautan itu, ayat 50, wa antum tanzurun, kamu nampak kuasa Tuhan. Kamu nampak kuasa Tuhan membelah laut. Bila mana kamu langgar perintah Tuhan, Allah kata wa antum zalimun. Zalim tak akan berlaku tuan-tuan kecuali selepas kita mengetahui kebenaran. Saya nak bagi tahu, zalim, az-zulmu dilawan kepada al-adlu. Al-adlu wadu'u syai' fi mahallihi, meletakkan satu pada tempatnya, itu dipanggil adil. Air minumnya kat mana? Kat mulut, itu adil. Kalau air ni saya curah kat hidung, itu zalim. Lawan dia adalah zalim wadu'u syai' fi ghairi mahallih, meletakkan satu bukan pada tempatnya. Jadi bila mana kamu dah nampak kuasa Allah Ta'ala ketika membelah lautan, patutnya kamu tak boleh lagi melakukan syirik kepada Allah Ta'ala. Oleh kerana kamu mengambil anak patung lembu itu sebagai Tuhan, sembahan yang kamu sembah, Allah kata wa antum zalimun, kamu berbuat zalim. Sebab itu dalam Quran disebut berulang kali, dalam ayat-ayat lain, peristiwa-peristiwa lain, innallaha la yahdil qaumal zalimin, sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan beri petunjuk kepada kaum yang zalim. Bila kita ada ciri-ciri zalim, Allah tak akan beri petunjuk pada kita. Kita tak layak dapat hidayah. Tu tuan-tuan. Sebab itu awal-awal Quran bila kita baca surah Al-Fatihah, dia ada apa? Ihdinas siratal mustaqim. Kita minta jalan yang
lurus. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Antara perkara yang menghalang kita mendapat petunjuk ialah zalim. Bani Israel nampak kekuasaan Allah Ta'ala depan mata mereka. Wa antum tanzurun. Bila mereka melakukan juga kesyirikan, Allah kata kamu ni buat zalim. Ya, tidak boleh diterima akal seorang atau mana-mana hamba manusia yang nampak kuasa Tuhan depan mata dia, sepatutnya dia hanya berserah saja kepada Tuhan. Bagaimana boleh melakukan kesyirikan lagi selepas kamu melihat atau kamu mendapat mengetahui kebenaran? Jadi syarat dia apa? Kita tahu benda yang betul, kita tak nak ikut, itu zalim. Walaupun yang melakukan itu bukan kesemuanya, hanya sebahagian daripada Bani Israel, bukan semua. Tapi Allah Ta'ala menceritakan seolah-olah Bani Israel ni wa antum. Antum tu makna merangkumi kesemua sekali. Baik, kita pergi pada ayat berikutnya, iaitu ayat 52. Thumma afau ankum min ba'di dzalika la'allakum tashkurun. Kemudian kami mengampunkan ankum, mana perbuatan kamu, perbuatan dari kamu itu selepas demikian. Mudah-mudahan kamu bersyukur. Al-afu anhum, dia kata liyashkurullaha. Tujuan Allah Ta'ala mengampunkan mereka supaya mereka itu bersyukur kepada Allah Ta'ala. Syukur ni makna apa? Syukur ni tentang ialah sesuatu perbuatan yang diikuti, mana sesuatu perkara yang diikuti dengan perbuatan. Tak jadi kalau kita syukur Allah Ta'ala, syukur pada Allah Ta'ala, syukur Allah bagi rezeki. Dia tak cukup setakat tu. Syukur ni dia mesti diikuti dengan perbuatan, iaitu dari segi beragama ni kita disuruh melakukan solat. Sebab itu pandangan Imam Asy-Syafi'i, orang yang tinggal solat ni dalam hadis sebut faqad kafara jihara. Ya, al-ahdu bainana wa bainahum as-salah, al-farqu bainana wa bainahum as-salah, wa man tarakaha faqad kafara jihara. Imam Ahmad bin Hanbal, pandangan dia ialah bila Allah kata siapa tinggalkan solat, dia telah melakukan apa? Dia telah kufur dengan kekufuran yang nyata. Pandangan Imam Ahmad bin Hanbal, orang tinggal solat dalam keadaan malas, kafir. Pandangan Imam Syafi'i, faqad kafar tu dengan makna kufur nikmat. Tanda seorang itu bersyukur kepada Allah Ta'ala bila Allah bagi dia nyawa, kesihatan, nikmat yang lain, rezeki. Syukur tu mesti ditunjukkan dengan melakukan perintah-perintah Allah. Jadi bila tinggal solat, Imam Syafi'i berpandangan orang ini kufur. Kufur apa? Kufur nikmat. Jadi bila kita kata kita bersyukur, sebenarnya kita kena melaksanakan perintah-perintah Allah selepas mana seseorang itu menerima nikmat daripada Allah Ta'ala. Nikmat yang disebutkan dalam ayat ini ialah Allah Ta'ala ampunkan kamu. Yang apa ni? Yang duk sembah patung ni Allah ampunkan, tapi ada syarat dia. Nanti kalau saya tak sempat masuk ayat tu, mungkin Ustaz Arif akan masuk. Taubat bagi mereka yang melakukan syirik ialah bunuh diri. Itu nanti ayat berikutnya. Jadi Allah Ta'ala sedia mengampunkan mereka, mudah-mudahan mereka bersyukur, iaitu melaksanakan perintah Allah Ta'ala. Afau ankum, dia kata lam nu'ajilkum bil uqubah ala ibadatil ajil. Makna Allah Ta'ala mengampunkan kamu ialah Allah Ta'ala tidak menyegerakan seksaan selepas daripada kamu melakukan penyembahan kepada patung anak lembu. Kalau Allah Ta'ala nak buat, masa dia sembah patung tu kena petir, mati terus.
Jadi makna Allah Ta'ala mengampunkan di sini ialah Allah Ta'ala tidak menyegerakan azab. Begitu, ya. La'alla bermakna kai, fahiya li ta'lil. La'allakum dengan makna semoga ataupun supaya kamu bersyukur. Sepatutnya Allah Ta'ala tak terus matikan kamu masa itu, ya, cukup untuk kamu bersyukur kepada Allah Ta'ala. Okey. Makna ayat ini ialah wa'afawna ankum ba'da ibadatikum wa lam nu'ajilkum bil uqubah litashkuruni ala afwi ankum, supaya kamu bersyukur, ya, dengan kemaafan yang diberikan olehku. Kerana li'annal afwa yujibu syukra ala ahli al-aql. Kerana kemaafan itu, ya, wajib disusuli dengan kesyukuran bagi orang yang ada akal. Kalau kamu ada akal, bila Allah Ta'ala tidak terus hukum kamu ketika itu, patutnya kamu bersyukur kepada Allah Ta'ala, iaitu dengan meninggalkan perbuatan itu dan kembali mentaati Allah Ta'ala. Syukur ni tuan-tuan mesti diikuti dengan perbuatan. Dia tak cukup kata syukur Allah Ta'ala bagi rezeki, syukur Allah Ta'ala bagi rezeki, semayangnya tak. Perintah Allah kita langgar, Allah suruh kita buat kita tak buat, tak boleh macam tu. Syukur mesti disusuli dengan perbuatan. Iaitu la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, aku tambah lagi nikmatku. Jadi bukan sekadar syukur tu, bukan kita menyanyi syukur syukur, itu nyanyi. Syukur adalah perbuatan. Allah suruh solat, solat. Allah suruh tutup aurat, tutup aurat. Allah suruh apa? Allah suruh buat baik, buat baik. Itu makna syukur. Tak jadi orang yang hanya bercakap syukur di mulutnya, tetapi perbuatannya bertentangan dengan apa yang diucap dengan mulutnya atau lidahnya. Baik. Setakat tu dia pergi. Kemudian dia pergi pada ayat 53. Wa idh ataina Musal kitab wal furqan la'allakum tahtadun. Wa idh juga dengan makna sini litazkir. Allah Ta'ala suruh kenanglah, ingatlah ketika mana kami memberikan kepada Musa itu Al-Kitab wal-Furqan, iaitu diertikan sini kitab Taurat. Zakarallahu al-Yahuda bi ni'matin ukhra minhu ala ajdadihim. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada orang-orang Yahudi tentang nikmat yang lain diberikan kepada datuk nenek moyang dia. Hakikatnya tuan-tuan, ayat ini Nabi Muhammad SAW baca kepada siapa? Orang Yahudi Bani Israel yang ada di Madinah. Kenapa? Apa kaitan mereka dengan datuk nenek moyang dia? Datuk nenek moyang dia yang buat masalah dengan Nabi Musa. Kenapa dia orang yang dipersalahkan? Sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang bercerita apa tentang surah Al-Baqarah ni? Dok cerita panjang-panjang, cerita apa? Saya dah cerita sebelum ni. Asasnya ialah mereka tidak mahu menerima Nabi Muhammad SAW. Dia tak mau ikut Nabi Muhammad. Jadi Allah Ta'ala ceritalah dulu perangai kamu ni sebenarnya dulu pun dah berlaku dah, datuk nenek moyang kamu. Kalau kamu bagi alasan Muhammad itu orang Arab, bukan bangsa kami, dia bawa kitab Al-Quran dalam bahasa Arab, bukan bahasa kami. Kami dah ada kitab dalam bahasa kami. Allah Ta'ala mendedahkan semasa rasul-rasul diutuskan daripada kalangan bangsa kamu sendiri, datuk nenek moyang kamu dah buat perangai macam ni dah. Ni banyak lagi tuan-tuan nak cerita ni. Disambung-sambung nanti cerita macam-macam. Ya. Allah Ta'ala bagi makanan, dia pergi minta bawang ada tak? Baqliha wa basaliha, minta lagi kacang adas, minta itu, minta ini. Sedangkan apa yang Allah beri itu dah cukup baik, dia boleh minta lagi aksesori. Makanan tu tak ada ke ni, tak ada itu ke, tak ada ini ke, sampai kepada peringkat nak diberikan mereka itu sebuah negara untuk mereka tinggal. Mereka lawan perintah Tuhan, iaitu Allah perintahkan mereka masuk berperang. Allah suruh masuk berperang, Allah jamin kemenangan. Dia kata pada Nabi Musa, izhab anta wa rabbuka faqatila. Musa, wahai Musa, engkau dengan Tuhan kau pergi perang.
wa inna hahuna qa'idun. Kami tunggu kat sini. Bila kau dengan Tuhan kau dah menang, bagi tahu kami masuk. Jadi pelanggaran Bani Israel ini banyak peristiwanya. Ini antara rentetan peristiwa yang awal. Selepas mereka diberikan Taurat, mereka sudah mula menunjukkan sikap engkar. Jadi ayat ini walaupun dibaca kepada Bani Israel atau Yahudi yang berada di Madinah untuk memperingatkan pada mereka kelakuan datuk nenek moyang mereka dulu. Diberikan kitab dan Furqan. Furqan ni makna pembeza antara perkara yang benar dan salah. Ya. Alkitab dia kata adalah naat kepada Taurat, iaitu dimasukkan kitab yang diberikan Allah Ta'ala itu adalah kitab Taurat wal Furqan. Kenapa Allah bezakan? Taurat seolah-olah Alkitab ni lain, Furqan ni lain. Kita ambil pandangan kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Al-Furqan dia kata jima'ul ismi Taurah wal Injil wal Zabur wal Quran. Itu dia. Memanglah kitab Taurat diberikan kepada Nabi Musa dan pengikut dia zaman tu. Tapi lepas tu Allah Ta'ala beri kitab lain, iaitu wa ataina Dauda Zabura. Kami berikan kitab Zabur kepada Nabi Daud. Itu masa bila? Masa mereka dah ada negara. Selepas mereka langgar perintah Nabi Musa tak mau berperang, selepas itu Allah Ta'ala bangkitkan mereka seorang pemimpin namanya Yusha' bin Nun, kemudian Talut, kemudian berperang, kemudian diangkat seorang raja dan nabi namanya Nabi Daud. Diberi kitab Zabur. Syariatnya Taurat, Zabur adalah kitab yang mengandungi zikir-zikir, mengandungi bacaan-bacaan ibadat, bacaan-bacaan untuk bermunajat kepada Allah Ta'ala. Syariatnya Taurat. Bila mereka meninggalkan ajaran Taurat, Allah Ta'ala utuskan pula Nabi Isa. Dan Nabi Isa pula diberikan kitab Injil. Wa atainahul Injil. Allah Ta'ala beri pada Nabi Isa Injil. Jadi kesemua itu dirangkumkan dengan makna wal Furqan. Jadi bila Allah kata wa idh ataina Musal kitab wal Furqan, bila kami berikan, ingatlah ketika mana kami berikan kepada Nabi Musa itu kitab Taurat, dan selepas dari itu kami beri lagi kitab lain, Furqan, pembeza antara benar dan salah. Kami beri Zabur, kami beri Injil kepada kamu, la'allakum tahtadun. Mudah-mudahan dengan kesemua kitab-kitab itu kamu menjadi orang-orang yang mendapat petunjuk. Jadi tuan-tuan perempuan sekalian, la'allakum tahtadun, diberikan peringatan ini kepada Yahudi yang ada di Madinah, yang mereka itu berhadapan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga kisah pelanggaran datuk nenek moyang dia tu menjadi pengajaran kepada mereka. Janganlah mereka bersikap demikian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, itu pandangan tadi, pandangan Abdullah bin Abbas. Wal Furqan tu dia kata kesemua kitab-kitab yang telah diberikan pada mereka, termasuk wal Quran. Quran juga adalah kitab yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW dan dinamakan Al-Furqan. Jadi apa yang digambarkan melalui ayat ini ialah kami telah berikan kepada Nabi Musa Alkitab, iaitu Taurat, dan kami berikan kepada Nabi Muhammad SAW Al-Furqan. Semua ini adalah untuk menjadi panduan kepada kehidupan kamu. Mudah-mudahan kamu menjadi orang-orang yang mendapat petunjuk. La'allakum tahtadun. Wallahu ta'ala a'lam. Saya berhenti setakat ayat itu. Nanti disambung pada ayat wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum. Ayat seterusnya nanti ayat 54. Saya berhenti setakat itu dulu. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Bismillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا زدنا علما warzuqna fahma wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, tambahkanlah kami ilmu dan berikanlah kami kefahaman, dan jadikanlah amalan-amalan kami diterima oleh-Mu ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.